Untuklah berbahas dalam kementerian ini, saya nak sentuh butiran 100,000 iaitu FINAS juga. Saya rasa kebelakangan ini ataupun sejak Julai tahun 2011, kerajaan kita telahlah tukar itu syarat-syarat untuklah mendapat itu insentif tayangan filem cerakah ITFC. Jadi sejaklah jadi dalam di bawah insentif ini sekarang semualah filem buatan tempatan, tak kiralah dia filem ini dalam bahasa Cina ke, Melayu ke, atau Tamil ke ataupun English, semua boleh dapat insentif di bawah skim ini. Saya rasa ini adalah satu insentif yang cukup baik. Jadi saya nak tanya di sini, boleh tak saya dapat itu senarai sejaklah Julai tahun 2011 sampailah September tahun ini, berapa banyak filem yang sudah dapat insentif di bawah ITFC ini dan jumlah yang mereka dapat. Sekiranya menteri tak dapatlah jawab dalam tidak ada butiran dalam hari ini, tak apa, saya harap boleh dapatlah sekurang-kurangnya saya dapat itu jawapan dalam bertulis. Dan selain daripada itu, saya pun dapat maklumat daripada laman web FINAS. Ini menunjukkan bahawa pada tahun 2010, purata kos produksi pada masa tu adalah lebih kurang adalah 1.42 juta ringgit. Dan purata kutipan pada tahun yang sama adalah sebanyak 2.2 juta ringgit. Untuk tahun 2011 juga, purata kos produksi adalah 1.44 juta ringgit dan purata kutipan adalah sebanyak 2.58 juta ringgit. Ini bermaksud bahawa untuklah filem-filem buatan tempatan pada tahun 2010 dan juga tahun 2011, mereka boleh dapat keuntungan. Tetapi kalau kita melihatlah pada tahun 2012, purata kos produksi adalah meningkat sikit menjadi 1.65 juta ringgit. Tetapi purata kutipan menurun ke hanya 1.28 juta ringgit. Sama untuk tahun ini. Sejak Januari sampailah bulan September, purata kos produksi adalah sebanyak 2.04 juta ringgit. Tetapi purata kutipan hanyalah 1.21 ringgit. Jadi saya nak tanya menteri di sini, kenapa dalamlah kedua-dua tahun ini secara tiba-tiba lulunya filem buatan tempatan mereka boleh dapat itu keuntungan, tetapi untuk tahun 2012 dan juga tahun ini nampaknya kebanyakan mereka tak boleh dapat apa-apa keuntungan. Jadi saya nak tanya sama ada FINAS ataupun kementerian kita ada buat apa-apa kajian, apa sebab, apa punca utama yang menyebabkan bahawa filem buatan tempatan kebanyakan mereka tak dapat apa-apa, mengalami satu kerugian, dan apa itu langkah-langkah yang akan diambil oleh kementerian kita untuklah membantu penerbit filem tempatan ini. Dan selain daripada itu, saya rasa setakat ini menunjukkan bahawa kerana kebanyakan filem-filem penerbitan tempatan ini mengalami satu kerugian. Jadi dengan kata lain, saya rasa bantuan daripada kementerian, bantuan daripada FINAS adalah amat penting untuk mereka. Selain daripada insentif tayangan filem ceraka, kita ada dua jenis lagi dana penerbitan, dan satu adalah dipanggil sebagai dana penerbitan filem kenegaraan dan warisan. Tanah Putera mendapat dana daripada di bawah dana ini. Dana ini adalah sebanyak 15 juta ringgit untuklah membantu, satu tahun boleh membantu 3 sampailah 5 penerbitan. Tetapi salah satu syarat untuklah seseorang penerbit untuk mendapat dana ini adalah bahawa filem ini mesti menggunakan 100% bahasa Melayu kecuali perkataan teknikal atau diperlukan mengikut kesesuaian agenda. Jadi saya nak tanya, sekiranya kita, selain daripada itu, kita ada satu dana lagi, iaitu dana pembangunan seni filem dan multimedia.
Dan sama juga di bawah dana ini, sekiranya seseorang nak dapat itu bantuan yang tidak melebihi RM30,000, salah satu syarat adalah mesti menggunakan sekurang-kurangnya 60% bahasa Melayu juga. Saya tiada ada apa-apa bantahan terhadap bahawa kita mestilah mempromosikan bahasa Melayu ini. Tetapi saya rasa sekiranya pada tahun 2011 Kementerian ini sudah buat satu ubahsuai di mana semua filem buatan tempatan, tak kira bahasa yang digunakan itu, bolehlah dapat insentif filem, insentif tayangan filem ceraka. Tetapi kenapa dua dana ini yang sama juga di bawah Finas ini masih ada itu kita cakap limitation terhadap atau ataslah bahasa yang digunakan. Saya rasa sekiranya kita memanglah membantu penerbit-penerbit filem tempatan, kalaulah cakaplah ada seorang yang penerbit yang inginlah buat satu filem tentanglah cara kehidupan ataupun kehidupan di kampung baru, saya rasa sangatlah munasabah bahawa filem itu menggunakan kebanyakan bahasanya dalam bahasa Cina. Sama juga kalau kita nak cerita satu keluarga India, bagaimana mereka datang dari India dan sekarang sudahlah beberapa keturunan duduk di Malaysia. Saya rasa amatlah munasabah kalaulah penerbit filem ini menggunakan kebanyakan bahasa dalam bahasa Tamil. Jadi saya harap bahawa di bawah kedua-dua dana ini kita bolehlah melonggarkan sikit syarat-syarat supaya kita memang boleh memberilah bantuan yang mencukupi kepada semua filem-filem yang buat tempatan. Buatan tempatan. Selain daripada itu, saya juga ingin merujuk kepada butiran 080-000 iaitu Jabatan Perlindungan Data Peribadi. Saya rasa atas Jabatan Perlindungan Data Peribadi sudahlah dilaksanakan, tetapi kalau kita lihatlah maklumat yang dibekalkan dalam buku ini adalah anggaran pembelajaran persekutuan tahun 2014, bilangan program ataupun aktiviti yang dianjurkan untuklah meningkatkan kesedaran pewujudan atas perlindungan data peribadi ini adalah sangat-sangat dalam pandangan saya lah sangat kurang. Pada tahun 2012 hanyalah 4 aktiviti ataupun program. Pada tahun ini sama juga 4 aktiviti ataupun 4 program. Dan pada tahun depan Jabatan Perlindungan Data Peribadi ini merancang untuklah menganjurkan 7 program sahaja. Saya rasa ini adalah amat tidak mencukupi untuklah meningkatkan lagi kesedarahan rakyat jelata tentanglah pewujudan atas perlindungan data peribadi ini. Jadi saya mintalah sedikit penjelasan daripada Menteri bagaimana kementerian ini akanlah membantu supaya lagi banyak orang Malaysia tahulah apa itu kesan atas perlindungan data peribadi terhadap kehidupan mereka dan juga terhadap perniagaan mereka. Perkara terakhir adalah butiran. Sorry, ya. Terima kasih YB Kulai dan Tuan Speaker. Sebagai soalan tambahan saja, boleh bertanya dengan Menteri, apakah keputusan siasatan berkenaan dengan laman web blog Suara Pakatan Rakyat yang telah menghina tarian Sumazau pada September 2012 tahun lepas? Banyak laporan dibuat baik daripada barisan dan juga daripada Pakatan Rakyat berkenaan dengan penghinaan yang dibuat oleh blogger di Suara Pakatan Rakyat itu. Nah, Pakatan Rakyat sudah menafikan bahawa blog itu tidak ada kena-mengena dengan Pakatan Rakyat. Dari itu kami minta penjelasan daripada Menteri berkenaan dengan keputusan siasatan tersebut. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bin Ambang. Saya inginlah masuk soalannya dalam ucapan saya dan mintalah penjelasan daripada Menteri sebentar lagi. Akhir sekali 060000 jasa, saya tengok butiran sini pada tahun ini jasa mendapat peruntukan sebanyak RM23 juta. Tahun depan peruntukan mereka akanlah meningkat ke RM24 juta. Jadi saya mintalah sedikit perincian bagaimana jasa menggunakan duit rakyat ini. Ya, silakan. Terima kasih, Berhormat. Terima kasih
Dato' Pengerusi. Cuma saya nak minta penjelasan ataupun nak ingin bertanya kepada Buat Kulai Apakah Buat setuju bahawa dari segi jasa ini, kalau kita tengok dari segi objektif di dalam kitab bajet ini, di mana di dalam itu dinyatakan objektifnya adalah untuk membentuk masyarakat Malaysia yang berkeyakinan diri, matang, kukuh, nilai moral dan berjiwa patriotik yang melibatkan semua lapisan masyarakat. Cuma kita nampak ada pertindahan di antara keperluan wujudnya satu badan seperti jasa yang memakan wang jumlahnya 18 juta ringgit, mana jutaan ringgit. Dan kita ada agensi-agensi yang lain, Biro Tata Negara, Kemas dan sebagainya. So saya ingin tanya kepada Kulai, adakah bersetuju dengan saya bahawa ada redundant, ada pertindihan jabatan dalam hal ini, dan kita bimbang ialah jasa ini digunakan sekadar untuk menjadi alat, sesuatu alat kepada parti pemerintah. Kalau parti pemerintah merasakan perlu untuk disediakan agensi seperti ini, maka sewajarnya agensi ini diswastakan. Biarlah ibu pejabat parti pemerintah yang bayar mereka ini, bukan menggunakan wang rakyat. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Katil. Sampai sinilah saya inginlah masuklah ucapan beliau dalamlah ucapan saya, dan sampai sini sahaja soalan saya kepada Menteri. Terima kasih Datuk Pengerusi. Ya, sila Yang Mak Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Pertamanya saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah menyampaikan pandangan, soalan dan buah fikiran yang semuanya saya hargai dan saya menganggap ianya setiap patah perkataan yang diterbitkan dan dilahirkan itu adalah penting yang perlu kita mengambil berat. Terdapat 11 ahli-ahli yang berhormat telah bangkit bertanya tadi. Saya mungkin secara lebih berkesan sekiranya saya tidak menjawab satu-satu berdasarkan kepada setiap soalan yang ditimbulkan, tetapi saya membahagikannya kepada bidang-bidang, kerana ada beberapa ahli yang berhormat, 2-3 ahli yang berhormat bertanya atas tajuk yang sama. Dan saya kirakan antara bidang-bidang yang disebutkan, yang pertama sekali ialah tentang penyiaran. Ini termasuk dasar RTM bernama Astro. Radio Kelantan ditanya dia dah tak ada, saya tak payah jawab kot. Tapi Sepang ada. Ada bertanya tadi. Pada dasarnya saya bersetuju dengan pandangan yang telah dikemukakan oleh YB Tenom. Mana Tenom? Tenom pun tak ada yang mana. Ya, sebentar tadi, iaitu tentang perlunya satu sistem pemberitaan yang lebih baik, dan perkara ini telah kita ambil kira dengan serius, di mana perlu kita wujudkan suatu saluran berita yang lebih kemas daripada apa yang ada sekarang. Sekarang ini kita ada bernama TV. Yang bernama TV pada asalnya adalah merupakan stesen televisyen swasta yang gunanya atas sebab-sebab yang tertentu dia tidak dapat beroperasi dengan baik. Maka ia diambil kembali oleh kementerian melalui bernama untuk mengendalikannya. Dan kita sedar bahawa bernama TV juga mempunyai beberapa yang dikatakan kelemahan tertentu dalam cara yang mengendalikan sebuah stesen berita, kerana sebuah stesen berita yang baik ianya berasaskan pada sebaik-baiknya berita itu mestilah terkini, berita itu mesti balance, berita itu mesti bersifat kalau boleh real time, perlukan banyak dengan izin breaking news dan sebagainya. Semua ini memerlukan banyak perkara. Pertamanya kepakaran, yang keduanya perbelanjaan. Dan bernama TV juga mempunyai hak yang tersendiri dalam soal-soal yang begini. Sebab itu pihak kementerian ada merancang. Antara perkara yang merancangkan ialah untuk mempunyai dalam masa
roadmap ataupun sasaran kita dalam masa 2 tahun lagi, kita perlu mengadakan 2 saluran berita. Satu berbahasa Malaysia dan satu lagi berbahasa Inggeris. Berasaskan pada konsep-konsep yang disebutkan tadi. Jadi sebab itu misalnya kalau dikatakan kenapa bernama TV itu agak merudum, kerana konsep pelbagai bahasa yang ada sekarang ini dianggap tidak praktikal. Waktu orang sedang seronok menonton televisyen, tiba-tiba dia berubah kepada siaran bahasa Tamil misalnya, orang Melayu akan berhenti. Kalau tengah tengok Tamil, sekejap lagi dalam bahasa Cina, orang Tamil pun akan berhenti. Sedangkan satu saluran berita yang baik itu mesti ada flow-nya. Misalnya ada tanah runtuh, orang nak tengok berjam-jam lamanya, tiba-tiba terhenti kerana bahasa yang lain. Dan tidak ada satu saluran berita dalam dunia pun yang mempunyai pelbagai bahasa. Tidak ada. CNN, Al Jazeera dan sebagainya. Kalau Inggeris, Melayu. Mungkin pada waktu itu kerajaan menganggap bahawa pelbagai bahasa itu mencerminkan keadaan di Malaysia, tetapi dari segi praktikalnya, ianya tidak praktikal dan tak boleh diterima pakai, ianya memerlukan satu perubahan baru. Dalam perkara ini kami terpaksa menerangkan, ada pihak yang tentu marah. Dia katakan kita melupakan bahasa-bahasa yang tertentu, sedangkan mereka sendiri tidak menonton siaran yang berkenaan. Jadi perkara ini berikan kita sedikit masa untuk menyusun kembali saluran berita dan sebagainya. Dan sebagai langkahnya, sebagaimana yang disebutkan oleh SPANG, tentang berita-berita yang lebih balance dan liberal, sebenarnya kita sedang menuju ke arah itu. Kita rasa model yang digunakan, model Maldives, Venezuela, Kazakhstan dan sebagainya, boleh kita timbangkan model itu bahawa diberikan kebebasan, pembangkang ada satu stesen, parti ini ada stesen dan sebagainya. Tetapi kita akan melihat apakah ini model yang terbaik. Negara yang lebih maju, misalnya di Australia, di Amerika, di UK dan sebagainya, tidak ada model begini. Dia ada beberapa stesen televisyen, sama ada yang dikatakan lebih hampir pada kerajaan, BBC, ataupun ya. Saya rasa kalau menteri negara-negara yang maju seperti British ataupun Amerika, mungkin mereka tak perlu special TV network untuk opposition sebab mereka di sana TV yang mewakili, katakanlah mewakili kerajaan sekalipun, mereka bersifat kritikal. Mereka boleh katakan mengamalkan hampir absolute freedom of speech ni. Jadi kalau dalam keadaan begitu, memang mereka mungkin tidak memerlukan sangat TV yang untuk pembangkang. Tapi yang saya rasa dalam keadaan di Malaysia ini mungkin saya kata tadi, saya tak katalah model-model yang ada tu yang terbaik, tapi sekurang-kurangnya di waktu ini kita perlukan tu. Mungkin kalau dah kematangan, maknanya TV RTM pun boleh membenarkan contohnya Pakatan Rakyat untuk menyuarakan, mungkin tak perlulah. Itu yang saya maksudkan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat SPANG. Kita mengkaji model ini, saya katakan begitu. Tapi bagi masa sekarang kita telah melihat satu proses yang lebih liberal. Misalnya saya katakan bahawa dalam kesempatan saya berada di kementerian ini, satu perkara yang pertama yang kita lihat ialah misalnya liputan parlimen ini sendiri. Dahulunya kalau tanya Yang Berhormat Ketua Pembangkang, dia pun tak terfikir untuk meliberalkan sehingga Yang Berhormat bercakap boleh keluar live. Dan sekarang ni boleh kita tonton live melalui IPTV, RTM Parlimen, RTM Parlimen boleh kita lihat. Artinya tidak ada batasan untuk dikatakan pembangkang akan disekat, diedit dan sebagainya. Itu adalah merupakan suatu journey, satu perjalanan yang kita lalui untuk melihat suatu sistem yang lebih liberal, terbuka dan sebagainya. Sebagai contohnya bernama TV sendiri, saya sudah mengarahkan. Mereka menulis surat kepada parti-parti politik, termasuk parti politik pembangkang. Kerana RTM mungkin suka kerana ada limitation dari segi time. Masa dia agak terbatas.
kerana dia bukannya stesen saluran berita khusus. Di situ ada drama, ada dokumentari, ada berita dan sebagainya. Tetapi saya telah meminta supaya Bernama TV misalnya buat masa sekarang ini menulis surat. Dia pernah, saya ingatkan saya pada pemilihan kembali CEC DAP baru-baru ini, tulis surat untuk membenarkan mereka membuat liputan. Saya tak ingat apakah surat yang sama ditulis waktu Muktamar PAS, dan bagi saya tidak ada halangan untuk dia menyiarkan ucapan seluruh ucapan Presiden PAS waktu Muktamar dan sebagainya. Itu cumanya sama ada parti yang berkenaan membenarkan atau tidak, itu soal yang berbeza sama sekali, dan ada kalanya ada parti yang menghalau tak senang sekiranya stesen-stesen ini datang untuk membuat liputan dan sebagainya. Dalam soal ini kita akan menuju ke arah itu. Jadi buat masa sekarang kita rasakan kalau model Maldives yang baik, apakah kita nak jadi macam Maldives, nak jadi Venezuela? Venezuela bukan negara yang dianggap terlalu maju untuk kita contohi dalam kesannya kepada keseluruhan kehidupan masyarakat, ekonomi, pembangunannya. Tidak ada sesuatu yang kita rasakan perlu kita terlalu menjadikan dia sebagai contoh, sebagai model negara yang baik, hanya kerana stesen televisyennya ada pembangkang dan sebagainya. Kata. Terima kasih Menteri. Cuma ada sedikit saja saya nak minta penjelasan mengenai program sebenarnya yang disebut tadi, mengajak rakan-rakan pembangkang untuk keluar di Bernama TV dan sebagainya. Dahulunya saya ingat di bawah Kementerian Penerangan ada program debat perdana yang disiarkan secara langsung. Rating cukup baik dan kita fikir itulah satu-satunya saluran yang ada. Tapi sekarang di RTM saya lihat kurang program-program yang diberi coverage secara live, secara terus, dan diminta pendapat daripada kedua-dua pihak. Saya fikir ini wajar diteruskan. Malah Astro Awani misalnya, at one time, selalu mengeluarkan program-program seperti ini, yang pada saya mencabar minda, membolehkan kedua pihak menyuarakan pendapat dan pandangan. Tapi sekarang saya lihat ada sedikit, saya tidak tahu apakah ada direktif daripada kementerian untuk tidak meneruskan program seperti ini, ataupun memang sengaja dikurangkan. Mohon penjelasan Pak Menteri. Terima kasih. Tidak ada direktif. Sebenarnya ada beberapa program yang tertentu undangan dibuat kepada pemimpin termasuk pembangkang, tetapi saya boleh jelaskan misalnya spesifik, tetapi pihak yang diundang itu tak dapat datang ataupun tidak mahu datang, jadi ianya tak jadi untuk dilakukan. Jadi tidak ada direktif dalam soal ini. Menteri. Terima kasih Menteri kerana cukup terbuka dalam isu untuk meningkatkan minda rakyat dalam isu semasa, kerana saya rasa itulah satu teladan yang baik. Tak ada direktif untuk promosikan perdebatan rakyat. Tapi saya nak membangkit satu isu daripada bukan saja daripada berita Bernama TV dan sebagainya. Dalam Astro AEC, dia bahasa Cina, dia ada satu program cukup popular, debat TV, debat perdana. Dia panggil social activist, NGO, parti-parti pembangkang dan daripada Barisan Nasional sama-sama debatkan isu. Tetapi kami difahamkan bahawa ada direktif daripada JPM, daripada Pejabat Perdana Menteri, maka program itu dicantas. Begitu juga di 8TV, juga bahasa Cina, dan juga NTV7. Ada program-program dan juga TV2 di mana direct jagaan daripada menteri. Dia ada forum, program-program forum, Jiusi Lunsi dan sebagainya. Ini adalah program yang meningkatkan minda rakyat. Tapi saya rasa dia bukan satu case saja, tiap-tiap case. NTV7 kena, 8TV kena, Astro AEC kena. Maka saya rasa ini adalah isu yang saya rasa dengan menteri barulah saya menaruh harapan yang cukup baik, cukup tinggi, supaya semua bukan saja di channel-channel bahasa Cina, juga dari bahasa Melayu dan juga kalau boleh bahasa Inggeris dan juga Tamil, bawa balik bagi forum, bagi meningkatkan minda rakyat. Terima kasih. Okay, terima kasih. Baru itu akan saya lihat. Ada sikit cadangan. Terima kasih Menteri.
Saya nak menyampaikan apa daripada orang ramai di luar sana tentang program National Geographic yang disiarkan selepas azan tiap hari. Jadi ada pandangan mereka minta menteri kaji balik. Apakah tak boleh program bentuk lain disiarkan selepas azan maghrib? Itu yang pertama. Yang kedua tentang cara penyampaian berita di TV. Ada pandangan di luar sana yang mengatakan bahawa memanglah pembacanya muda, cantik, menarik. Tapi kata dia orang, sebutannya, cara sebutannya tidak lagi menggambarkan bahasa Melayu standard. Yang kedua, ada yang menyampaikan beritanya secara angkuh, intonasi perkataan yang tidak betul dan ada perkataan yang diberi stres oleh pembaca berita itu. Tidak kurang juga yang angkat tangan waktu membaca berita seolah macam nak bersyarah. Jadi saya serah kepada menteri untuk meneliti dan menilai balik. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Farid. Itu merupakan pandangan-pandangan yang saya rasa akan diambil kira oleh RTM. Apakah sesuai atau tidak selepas maghrib ataupun sebelum berita itu disiarkan National Geographic. Saya menganggap selama ini mereka mempunyai alasan-alasan profesional di peringkat itu, tetapi saya percaya sekiranya ianya tidak sesuai, kita boleh menggantikan dengan rancangan lain yang lebih sesuai. Itu tidak ada masalah dari segi prinsipnya. Itu pandangan dulunya orang mengatakan bahawa lepas maghrib ni untuk tenangkan sebelum berita disiarkan perkara yang seperti itu. Saya tak nafikan ada pandangan lain yang boleh dipertimbangkan soal. Begitu juga dengan style, intonasi dan sebagainya. Kerana kita belum ada satu standard, satu piawaian intonasi siapakah yang betul. Kalau dikatakan bahawa di UK itu BBC, sebutan BBC itu adalah yang terbaik. Kita belum ada sampai peringkat itu dan ini juga saya rasa perlu kita timbangkan. Terima kasih. Saya terus kepada beberapa komen tentang Astro. Ramai yang tidak senang dengan pengendalian Astro, terutama sekali ada dua perkara lah. Tadi pertama berkenaan dengan resepsinya. Dan yang keduanya berkaitan dengan kenaikan bayaran ataupun fee yang dikenakan langganan, jumlah langganan, bukan jumlah bayaran langganan yang dikenakan sudah meningkat. Berkenaan dengan resepsi yang dikatakan tadi bahawa sebenarnya di bawah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia antaranya memberikan syarat bahawa Astro mesti menjamin bahawa resepsi yang diterima oleh orang ramai mestilah sampai ke lebih pada 99%. Mesti dapat diterima. Lebih pada 99%. Saya tak ingat 99.3 ke atau 7. Kalau lebih daripada itu ada laporan, ada aduan dan sebagainya, Astro boleh didenda. Kita tak bolehlah kerana itu nak ban dan sebagainya. Boleh didenda, misalnya. Tetapi ramai yang tak tahu bahawa kurang 1% daripada 365 hari bermakna 365 hari setahun, bermakna dia mengambil lebih daripada hampir 50 jam, hampir pada 50 jam, lebih pada 50 jam. Jadi kalau setahun itu orang mendapat aduan terhenti siarannya lebih pada 50 jam, maka Astro boleh diambil tindakan. Tetapi kalau kita jumlahkan sekejap 5 minit, 20 minit, tak sampai pada 50 jam itu. Jadi sebab itu kita rasakan terganggu, terutama sekali kita nak tengok siaran sedap dan sebagainya, tiba-tiba terganggu itu ialah kerana kita sendiri tidak boleh mengatakan bahawa Astro mesti 100%. Kerana the nature kita menggunakan sistem satelit, menggunakan KU band yang digunakan, itu memang dalam mana-mana dunia pun tidak boleh menjamin 100% kalau disebabkan gangguan cuaca dan sebagainya. Sebab itulah dalam sistem televisyen di dunia ini ada pelbagai kaedah yang digunakan. Terutama sekali dalam zaman mereka menggunakan sistem analog sebagaimana RTM TV3 hari ini, ataupun menggunakan satelit
yang digunakan oleh Astro, ataupun sekarang ini kita bangunkan sistem kita panggilkan DDTV, iaitu digital TV berasaskan kepada dikatakan terrestrial, iaitu menggunakan menara-menara di peringkat di atas bumi, dan menara-menara itu sebagaimana menara telcos dan sebagainya, ianya akan dapat memancarkan siaran digitalnya yang boleh diterima oleh televisyen yang dianggap lebih stabil. Dan yang ketiganya, yang keempatlah, yang terbaru kalau dalam konteks negara kita ini ialah menggunakan sistem kabel. Di mana sistem kabel ini dianggap paling stabil kerana ia tidak diganggu oleh cuaca, tak diganggu oleh apa jua, dan dianggap menerima resepsi yang paling baik. Kerajaan setakat ini sistem kita masih lagi berdasarkan pemancar analog. Itu adalah sistem yang dianggap sudah lapuk. Ada negara sudah menghentikan siaran analog mereka. Di Amerika tahun 2012 tak ada lagi. Kalau siapa lagi pakai TV lama, yang pakai TV kotak dan sebagainya, kerajaan bagi kupon pada dia, tolong beli TV baru, ini dah tak dapat lagi dah. Tak boleh terima. Kena guna TV yang boleh menerima siaran digital. Kerana apa? Kerana analog ini juga mengambil banyak ruang udara, spektrum, ataupun mengambil banyak kalau kita katakan ruang udara kita ni dipanggil spektrum yang lebih besar. Ianya perlu dijimatkan dengan sistem pendigitalan yang lebih efisien, maka ruang yang ada itu boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain. Dan sekarang ini sudah tentulah tujuan-tujuan besar yang digunakan dalam sistem spektrum kita ini digunakan oleh syarikat-syarikat telekomunikasi, akan digunakan untuk tentera, polis dan sebagainya. Ini adalah perkara yang perlu diuruskan dengan baik dalam soal ini. Terima kasih. Yang Pak Menteri, saya nak sentuh sedikit, nak meminta penjelasan mengenai Astro ni. Saya fikir rakyat di bawah atau di luar sana merasakan bahawa sesuatu perlu dilakukan. Penjelasan yang Pak Menteri tidak agak panjang lebar, isu teknikal dan sebagainya. Tetapi saya ingin tanya Pak Menteri, dalam hal ini ada beberapa NGO misalnya, baru-baru ini Jingga 13 menghantar memorandum dan melancarkan boykot Astro. Tetapi dalam hal servis, kita juga dikejutkan dengan kenaikan package. Misalnya untuk Piala Dunia 2014, package sukan dinaikkan RM6. Jadi rungutan itu bukan sekadar resepsi, tetapi juga peningkatan charge. Jadi saya nak cadangkan dengan Pak Menteri, apakah ada usaha untuk kementerian menjadi orang tengah, mediate kedua-dua pihak ini? Terima kasih. Tadi saya bercakap tentang sistem tadi. Pertama nak selesaikan tentang soal siaran, penerimaan siaran mereka. Astro telah meminta daripada kabinet supaya mereka membenarkan mereka untuk membuat memperkenalkan antena, dish antena, kalau sekarang ni pada 60 cm untuk dibesarkan kepada 80 cm. Diharapkan ianya lebih baik dan lebih kurang dari segi gangguan. Tetapi ini melibatkan kos. Tetapi rakyat diberi pilihan sama ada nak guna yang lama ataupun yang baru. Ini satu perkara yang telah dibuat dan ia dipertimbangkan oleh pihak kabinet, dan insya-Allah sekiranya dirasakan layak, kita benarkan. Tapi ianya melibatkan kos. Rakyat diberi pilihan. Begitu juga tentang soal kenaikan charge tadi. Charge dinaikkan hanya daripada RM2 ke RM6. Itu untuk mereka yang ingin mendapat family package dan package sukan. Sebenarnya Astro ni dibuat oleh swasta dan tidak diwajibkan untuk orang pakai Astro. Ia tidak diwajibkan. Cuma orang kata dia nak hiburan lebih apa sebagainya, dia pilih Astro. Dan kita pun boleh tompang kerana ada tempat lebih mahal untuk siarkan RTM dengan buat menara baru. Kita boleh tompang kerana sistem satelit itu boleh sampai ke penjuru mana dalam negara kita, boleh sampai ke sana. Sebab itulah satu perkara yang jadi kelebihan kita ialah Astro
memberikan package percuma, dipanggil enjoy package. Saya kira ada 40 saluran yang ada RTM, ada bernama, yang basic itu percuma. Tidak ada soal dia orang miskin, orang kaya apa sebagainya, boleh dapat package yang basic. Package yang lain tu dipanggil premium package. Misalnya kalau kita nak naik kapal terbang, kita nak pilih business class ataupun first class. Kita jangan marahlah kalau kosnya lebih tinggi. Jadi yang dinaikkan RM2 tu family package, ada beberapa tambahan yang tak jadi masalah pun kalau kita tak terima. Dia kata tak dapat berita. Cuma hiburannya kurang. Nak hiburan lebih kena bayar, kerana kita kena memahami bahawa dia juga kena beli konten. Konten itu semakin lama semakin mahal. Ya. Terima kasih Menteri, terima kasih pengerusi. Tapi masalahnya Menteri macam ni. Astro dia ada iklan. Sebenarnya dia naikkan saya rasa, untuk saya tidak berapa adil, kerana dia charge two sides. One side iklan, dan dia charge juga subscriber. Tetapi kalau apabila Menteri kata dia perlu beli konten dan sebagainya, tapi untungnya dalam stock market laporan tahunan berbilion-bilion ringgit. Kenapa tak pass on a little bit of that? Kita kena intervene sebab tidak munasabah. Bukan intervene saja, kita tak semestinya Menteri boleh katakan intervene daripada business modelnya. Tapi kementerian boleh buka satu lagi terrestrial TV supaya menjadi competition terhadap Astro, so that dia akan turunkan harga sebab dia kena compete. Sekarang dalam sektor terrestrial TV ini, Astro saja monopoli. Yang lain semuanya tak boleh. It's like David going against Goliath. Terima kasih. Astro besar. Sebenarnya bila sebut terrestrial TV, mungkin Yang Berhormat kurang faham. Astro bukan terrestrial. Astro satellite. Ya. Sekarang ni tidak ada masalah. Kalau Yang Berhormat boleh mohon rasakan ada syarikat yang ingin membuat sendiri seluruh infrastruktur terrestrial dan sebagainya, itu boleh dipertimbangkan. Sehingga kan sekarang ni ada beberapa pilihan, misalnya kabel, sistem kabel. Misalnya Unify, package-nya bersama dengan kabel. Dia menyiarkan ada berapa puluh channel lain. ABN Access misalnya juga adalah merupakan antara pilihan lain, dan kita benarkan perkara ini berlaku. Tetapi kena ingat bahawa siapa pun ingin bangunkan suatu stesen baru yang melibatkan berpuluh saluran dan sebagainya, ianya perlukan pelaburan yang besar. Pelaburan yang bukan 1 bilion, 2 bilion, mungkin 5 hingga 10 bilion ringgit memerlukan pelaburan yang besar. Dan pelaburan yang besar ini sudah tentu difikirkan mereka boleh perolehan. Misalnya, saya tahu Astro ada mengambil iklan, tetapi ada limitnya. Dia tidak boleh ambil lebih daripada setiap satu berapa minit daripada keseluruhan. Sebab itu ada dibenarkan sedikit. Kalau tidak, charge-nya akan lebih mahal. Kerana mana-mana satellite TV, pay TV dalam dunia pun dikatakan ada. Bergantung pada kerajaan, apakah dia nak 100% tidak dibenarkan ambil iklan, ataupun cara bayar lain. Misalnya BBC di UK misalnya, itu stesen yang dianggap kerajaan. Tidak free. Saya faham dia kena bayar dia macam zaman dulu kita kena ada lesen. Dia kena bayar lesen untuk BBC, kalau tidak salah saya £120. Kalau kali dengan 5 berapa? Dekat RM600 yang kena bayar lesennya. Dulu kita RM24 orang mengamuk dan kita percuma dalam soal ini. Jadi akhirnya ada orang kena bayar. Kalau kita katakan Astro tak boleh langsung mengambil iklan misalnya, boleh dia kata, maka dia akan naikkan fee dia lebih tinggi lagi. Jadi kita tahu bahawa saya berhadapan dengan beberapa persatuan orang yang membuat konten filem dan sebagainya, orang yang jadi cameraman, kru apa sebagainya. Dia kata gaji mereka tak naik-naik sejak berpuluh tahun dahulu. Dia kata sebab apa? Sebab penerbit tak bayar, kerana penerbit sendiri berhadapan dengan masalah bayaran yang sikit diterima oleh mereka. Bayaran yang sedikit sudah tentu dikaitkan dengan stesen yang membayarnya dengan harga yang rendah, tak naik. Saya sedia akui bahawa
RTM misalnya bagi satu produksi drama, ya, 1 jam, maknanya 45 minit lah, 15 minit untuk iklan, kita bayar lebih kurang antara 40 hingga 50 ribu ringgit satu. Dan ia tak naik-naik daripada dulu. Tetapi RTM yang terbaik kalau dibandingkan dibayar oleh syarikat-syarikat lain. Tapi Menteri, untung Astro naik. Saya beritahu nanti sini. Artinya sekarang ini kita beritahu bahawa okey, kita boleh katakan bahawa sekarang ni Astro kamu naik sedikit RM2, tapi saya meminta supaya bayaran pada penerbit-penerbit misalnya boleh dinaikkan, supaya yang bekerja dalam industri ini juga boleh dinaikkan. Ini pilihan. Keuntungan, mana-mana syarikat perlu keuntungan. Bukan saya katakan bahawa tak perlu. Ada negara yang limit, misalnya telcos di India, kerajaannya menyekat, keuntungan jangan tinggi. Sikit-sikit cukup-cukup supaya rakyat boleh buat. Syarikat telcos. Tapi bila sampai satu saja generasi baru dalam teknologi, 2G nak jadi 3G, dia tak boleh melabur lah. 3G nak jadi 4G, dia tak sanggup melabur. Kerana saya tidak ada satu dana yang dikutip lebih awal untuk pelaburan dalam suatu teknologi yang baru. Misalnya sekarang, kita boleh kata Astro, jangan ambil untung. Cukup ada sekarang, kalau siar-siar yang orang marah sangat pasal sukan. Kita tahu bahawa sukan, Rooney dibayar £200,000 per minggu. Dia punya bayaran dia. Messi berapa? Ronaldo berapa? Ini bukan murah. Dan dia nak dapat duit daripada siapa yang bayar, kalau tidak, dia gunakan melalui TV right. Dan kita kena bid. Misalnya Olimpik yang akan datang, kita dah kalah lah. Syarikat daripada Jepun menguasai segala-gala, kita beli. Pilihan kita jangan siarkan. Kalau siaran sukan tu jangan siarkan live. Sekarang ni ada live EPL, ada live liga di Jerman, liga di Spain, di Spanyol dan sebagainya. Orang nak tengok, ni pilihan. Dan kemudiannya kita akan berhadapan dengan satu lagi teknologi baru daripada SD. SD maknanya standard definition, maknanya kita tengok biasa saja. Macam kita tengok TV yang sini, standard definition. Kepada HD, high definition. Tak lama, FIFA World Cup akan pergi satu tahap baru. Di mana, kalau dahulu kita bercakap HD itu kita dah seronok dah tengok HD. Satu je channel dulu. Tapi sekarang dah berapa channel yang ada HD. Dan dia akan pergi kepada teknologi 4K. Kena ada kamera lain, kena ada siaran lain supaya TV yang terbaru, dia 2 kali ganda dia punya jumlah piksel, ketajamannya, kerana orang akan menuju teknologi baru, dia katakan teknologi glassless 3D. Dulu ada 3D, tapi kena pakai spek. Tak lama orang kata satu masa nanti 3D tak payah pakai spek. Ianya memerlukan jumlah piksel yang tinggi, yang lebih banyak, tetapi ianya kos tinggi kerana bandwidth. Kalau kita katakan macam data kita lah, nak masuk berapa megabit akan lebih lagi, dan kosnya tinggi. Cumanya saya menganggap bahawa kita ada buat pilihan. Ada negara lain ada satellite TV tapi tak nak bayar, dia ada cukup-cukup yang SD biasa. Ataupun dalam negara kita nak tengok yang 4K ada, yang 3D ada, yang HD banyak ada, ataupun yang biasa-biasa. Pilihan rakyat pilih. Kalau dia tak diberikan keuntungan, macam mana dia nak bangunkan pada suatu teknologi yang lain yang boleh rakyat pilih? Supaya kita katakan di Malaysia, datang di Malaysia. Kalau kita pergi ke UK, kita ingat UK tu kita boleh tengok lah dia punya saya boleh duduk dalam hotel saya nak tengok malam ni siapa lawan. Manchester United lawan Everton misalnya. BBC tak siarkan. Semua yang free tak biar, kena bayar.
Kalau tidak, pergi ke stadium. Mahal, kena bayar. Jadi kita katakan bahawa nak tengok, bayarlah sikit. Dan saya rasakan buat masa sekarang, kita rasakan tidak keterlaluan. Kerana pilihan ada. Kalau kita rasa tak nak menikmati yang premium, yang basic ada, percuma. Jadi saya bukan nak pertahankan, tetapi saya kata, saya galakkan supaya pelaburan dibangunkan lagi supaya pilihan diberi pada rakyat kita. Tidak ada orang paksa nak tengok live Bundesliga, Liga Germany. Tapi ada orang minat. Tengoklah, bayarlah sikit. Ini pilihan yang ada dalam negara kita. Ini mungkin dianggap kekurangan, tapi ada yang menganggap lebih. Di Malaysia ada. HD-nya banyak. Bukan saja sukan, untuk History Channel, untuk National Geographic, untuk filem, movie channel dan sebagainya. Nak tengok SD boleh, nak tengok HD boleh, tak lama 4K, pergi ke 8K dan sebagainya. Jadi kemudiannya tentang soal ya. Kalau ikut tadi jawapan Menteri, saya boleh memahami bahawa kementerian cuba seboleh-bolehnya cuba kurang intervene tentang Astro ini, supaya nak beri sikit kebebasan hampir sepenuhnya lah kepada Astro. Jadi walaupun ada sikit-sikit interference tapi tak banyak lah. Jadi berdasarkan hal itu, boleh tak saya dapat satu jaminan dari kerajaan sekiranya Astro mau buat satu siaran khas untuk parlimen ni, perbahasan parlimen ni di live. Mana kita we have to pay lah untuk tengok lancaran tu. Adakah pada masa itu kementerian akan campur tangan? Saya nak tanya. Ataupun kalau ada apa-apalah perbincangan macam political debate dan sebagainya yang dibuat live dan Astro bersedia untuk buat satu channel khas. Ketika itu kita khawatir ketika itu walaupun kita bayar tapi kita mungkin tidak akan menikmati benda itu. Jadi saya nak dapat jaminan daripada pihak kementerian. Terima kasih. Tuan Ketua, bab debate live ni saya rasa tak ada orang masa yang berhormat Ketua Pembangkang dulu berada dalam kerajaan dulu tak fikir benarkan debate kebebasan. Tak ada, tak pernah. Saya jadi Menteri Penerangan baru saya benarkan perkara begini. Jadi dalam soal ini kita menggalakkan ni yang televisyen yang sekarang ni kita boleh tengok live sekarang ni pun di bawah kita pun ada. Sebab itu dasar kita pun ada kita lihat stesen-stesen atau saluran-saluran baru termasuk Awani dan sebagainya telah menggalakkan perbahasan begini. Ini adalah satu transformasi yang kita ada. Tapi kalau dia nak ada satu channel lain dan sebagainya, saya rasa tidak ada masalah. Kerana bagi kita, apabila RTM menyiarkan perbahasan kita sekarang ni live, pagi penuh keluar dalam TV, sehingga bila kita digital tak lama, RTM mungkin ada 7-8 saluran baru, kita boleh buat saluran RTM Parlimen ini live satu saluran. Itu tidak mustahil. Bila agak Menteri? Agak bila? Ya? Agak bila boleh kita lihat benda tu? Ya, saya rasa target kita dalam masa 2 tahun, 3 tahun lagi. Ianya ada perancangan ya. Sebelum Pilihan Raya lepas lah, Pilihan Raya akan datang. InsyaAllah, tak ada masalah. Kita tengok saya pun meyakinkan kawan-kawan saya, jangan bimbang. Kita live sini, Pilihan Raya kecil di Kuala Besut pun kita menang juga. Pilihan Raya kecil di Sungai Limau bertambah undi yang dibuat. Tak ada kesan pun. Kita dah beritahu, tak ada bimbang pun. Lagi orang tengok setengah daripada perkara-perkara yang dianggap tidak boleh dianggap bahawa kerajaan tidak boleh jawab, kita boleh jawab dan ianya memberi penerangan yang baik dan menguntungkan kerajaan Barisan Nasional. Ini saya yakinkan pada semua orang dalam soal ini. Tidak ada masalah. Yang berhormat keluar sekarang cakap live, boleh keluar. Buka IPTV, RTM Parlimen ada dalam sekarang. Ini bukan satu perkara yang baru. Ini tentang soal banyak soalan yang telah dikemukakan dengan perkhidmatan telco. Saya sedar dan saya rasakan banyak perkara yang diutarakan itu adalah merupakan perkara yang valid. Misalnya dari segi perkhidmatan telco yang tidak menentu, ada dia tulis 3G tetapi 3G perlahan dan sebagainya. Ini perkara yang sedang saya memberikan perhatian yang berat. Pihak SKMM, saya sendiri melihat, menyaksikan bagaimana Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah memanggil semua
CEO telco baru-baru ini, untuk memberi ingatan pada mereka, kita akan mengadakan auditing yang sebaiknya. Misalnya kalau dia mengiklankan 3G, apakah 3G yang sebenar? Kalau dia mengiklankan 4G, adakah 4G yang sebenar dan sebagainya. Kita sedar bahawa perkara ini perlu diperbaiki dan mereka tidak boleh untuk berteriak menceritakan keuntungan yang besar, tetapi khidmat yang diberikan tidak sebagaimana yang dijanjikan. Ini saya tidak pertahankan. Kita akan membuat sesuatu yang terbaik untuk mendisiplinkan mereka bahawa apa yang dijanjikan mesti dilaksanakan dengan baik. Kerana kalau Yang Berhormat Tenom misalnya, saya lihat bahawa saya pergi ke Tenom Kuala Tomani yang disebutkan tadi, itu lebih kurang 5-6 jam daripada Kota Kinabalu. Saya terkejut, di sana ada 3G. Di tempat yang begitu ada 3G. Tetapi 3G berdasarkan kepada apakah dia menggunakan band 900 MHz ataupun 1800. Ini teknikal yang disebutkan. Kerana 1800 ialah untuk kegunaan untuk penyaluran data yang lebih banyak, 900 untuk disebarkan kawasan liputan yang lebih luas. Tetapi kalau di kawasan bandar menggunakan 900 MHz adalah sesuatu yang tidak wajar kerana orang nak gunakan data dan sebagainya. Jadi ini antara perkara yang kita akan buat supaya dibuat auditing, ia akan disiarkan supaya rakyat boleh memilih apakah mana syarikat yang dijanjikan betul tapi tak betul, dijanjikan betul, yang dijanjikan sebagainya yang tak betul dan sebagainya. Rakyat boleh memilihnya kemudian. Ini satu perkara yang perlu dibuat. Saya tentang soal menara tadi yang disebutkan oleh Seputih dan sebagainya, ini nampak ada dilema. Ada orang tak suka menara kerana dia mendengar beberapa dakwah yang mengatakan menara ni ada radioaktif dan sebagainya. Saya pun tak tahu apakah siapa yang kata ada radioaktif dalam menara ni. Mungkin ada radiasi, tetapi pada kadar yang rendah yang dianggap tidak membahayakan. Tetapi dalam masa yang sama kita nakkan liputan yang lebih menyeluruh. Rakyat makin bertambah, artinya kita memerlukan menara-menara yang lebih banyak. Kerana ramai orang tak faham, dia katakan dulu saya boleh dapat tapi sekarang tak dapat liputan. Ialah kerana semakin ramai orang menggunakan, ianya semakin mengecut. Jadi memerlukan tower ataupun menara-menara baru, dan menara-menara baru mesti mendapat kebenaran daripada penduduk, daripada kerajaan tempatan dan sebagainya. Ada negeri macam Pulau Pinang, dengar cerita dia nak suruh robohkan mana yang ada, nak gantikan dengan menara yang dibuat oleh syarikat-syarikat yang ada kepentingan dengan kerajaan negeri dan sebagainya. Ini antara perkara yang kita lihat, pertimbangan-pertimbangan kepentingan kerajaan itu pun ada. Menteri, saya dari Pulau Pinang, saya kena jelaskan sikit supaya tidak kelirukan. Di Pulau Pinang ada banyak menara yang yang haram. Mereka naikkan saja dan mereka teruskan. Sekarang sebab ramai penduduk komplain, maka telah masuk jadi kerajaan negeri membuatkan satu auditing. Mana satu yang haram kita turunkan. Yang betul sudah masuk plan dan sebagainya dibenarkan. Tak betul kata Pulau Pinang haramkan untuk demi kepentingan. Itu tak betul sebab banyak yang kena, Maxis kena, Celcom kena, DG kena, siapa-siapa yang tidak mengikut prosedur kena. Jadi sekarang telco company kata lebih baik sebab ada permohonan ikut prosedur yang betul dapat. So mereka happy dengan satu polisi yang transparent, polisi yang boleh yang tidak pilih kasih. Terima kasih. Itu maksud saya lah, kerana susahnya kalau nak buatkan menara, orang ramai nakkan liputan yang meluas sebanyaknya, tetapi seluruhnya menghadapi pelbagai proses. Kalau kita marah telco kata ya saya nak buat, dah dibuat, lepas tu majlis perbandaran pula dia kata oh ini tak boleh, ini tak boleh, ini walaupun tidak ada masalah tapi saya tak bagi lesen yang ini, saya nak bagi yang ni, tolong beritahu siapa syarikat baru pula yang dapat dan sebagainya.
Jadi ini perkara-perkara yang tidak semudah sebagaimana orang kata, kenapa saya tak dapat resepsi di sini? Kerana dia melalui satu proses yang lebih kompleks daripada apa yang sepatutnya. Ini perkara yang perlu kita faham. Bukan sekadar kita kata Maxis, kamu mesti pastikan liputan di sini baik. Dia pun pacak menara di sini. Oh, Parlimen kata tak boleh. Dia tak boleh pacak. Tak boleh pacak, resepsi kita akan terus mengurang dan sebagainya. Ini antara perkara yang perlu kita fahami untuk kita menerima dalam sistem telekomunikasi. Ianya bukan datang daripada udara begitu. Ianya memerlukan pelbagai infrastruktur yang perlu dibina. Sebab itu tadi ditanya tentang kenapa jumlah peruntukan adalah kecil dan sebagainya yang diberikan, dan kita tahu bahawa sebagaimana yang disebutkan oleh Tenom, yang Bayan Baru juga cakap tadi, saya terima bahawa kita sangat memerlukan suatu tahap baru dalam perkhidmatan jalur lebar kita. Kalau saya percaya bahawa apabila diumumkan baru-baru ini antara projek termasuk SBB 2, SBB 2 dan sebagainya, ianya akan meningkatkan khidmat jalur lebar kita daripada 4 hingga 10 megabit per second. Saya telah meminta pihak kementerian, pihak SKMM untuk mengkaji balik. Bagi saya, satu perkara yang menakutkan saya sendiri, saya katakan bahawa menerusi kajian yang dibuat, keperluan sebenar rakyat Malaysia pada tahun 2018 ataupun hingga 2020, kita memerlukan sekurang-kurangnya 49 megabit per second. Ya? Jadi kalau kita bercakap tentang satu projek untuk buat 10 megabit per second, saya rasa dalam masa 4 tahun lagi, orang akan marah kerajaan lagi. Tetapi untuk mendapat 10 megabit per second, sebagaimana diberitahu, pelaburan yang perlu dibuat selain pada kerajaan, menggunakan duit SKMM, menggunakan duit USP, yang dikutip cukainya, yang dikutip daripada syarikat-syarikat telco untuk membangunkan menara-menara di kawasan yang telco merasa dia tidak untung. Di kawasan luar bandar, 1000 menara yang nak dibina ini, itu pun sudah menelan belanja kira-kira 6 bilion ringgit. Jadi kalau nakkan sampai 100 megabit, bagi saya minta supaya fikirkan model yang terbaik supaya dalam tahun 2020 sekurang-kurangnya rumah di Malaysia akan dapat separuh daripada rumah di Malaysia ini dapat 50 megabit per saat. Institusi seperti sekolah mesti lebih daripada itu. Tak boleh lagi dalam sistem school.net dan sebagainya, schoolnet yang ada sekarang ni berdasarkan 2 megabit, 4 megabit dan sebagainya. Kerana satu masa nanti keperluan dalam pendidikan, keperluan dalam kesihatan, keperluan dalam pengangkutan, keperluan dalam hiburan, keperluan dalam mencari maklumat, semuanya memerlukan jalur lebar yang besar. Dan kita tidak boleh bergantung dengan berpuas hati dengan 10 megabit. Ini kita akan cari jalan, insya-Allah. Kita akan bentangkan apakah yang terbaik untuk mencapai tahap yang kita kendaki, dan ini memerlukan suatu pemerahan fikiran yang lebih mendalam tentang soal ini. Soalan lain berkenaan dengan Finas, saya akui, Yang Berhormat Pengerang tadi, Yang Berhormat Pengerang mengatakan beliau lawa. Saya tak setuju. Bagi saya Pengerang bukan lawa, tapi sangat lawa. Dia berdebar sekejap tadi. Ini saya akui bahawa tahap industri filem kita belum lagi sampai ke tahap yang kita banggakan. Kita semua kembali nostalgia kita tentang zaman P. Ramlee dan sebagainya. Itu nostalgia kita yang begitu mendalam sekali. Lebih kreatif dan sebagainya. Tetapi dia adalah industri. Industri maknanya siapa pun boleh buat filem. Kita tak boleh kata kenapa dia buat begini, kenapa dia buat begini. Orang akan tanya, kenapa kamu tak buat? Misalnya. Kerajaan mungkin boleh bagi sedikit insentif, boleh berikan sedikit grant berdasarkan apa. Tapi kalau kita lihat dalam bajet, grant yang diperuntukkan pada Finas, bajet yang diperuntukkan pada Finas cuma 56 juta.
Jadi kalau 56 juta ni, kalau kita nak lawan Hollywood, misalnya seorang pengarah daripada Malaysia yang saya ingat Hollywood, dia pergi ke Australia dan kemudiannya dia bekerja di Canada dan sebagainya, mengambilnya bernama James Wang misalnya. Baru-baru ni dia telah membuat filem yang bernama Conjuring. Filem hantu lah, tapi ramai yang hantar panjang pun tak setuju hantu-hantu ni. Tapi filem itu mendapat box office nombor 1 di Amerika. Dan dianggap suatu kehebatan sehingga kan James Wang ini diminta untuk mengarahkan Fast and Furious 7. Kita cubalah kalau boleh dia datang ambil shot Malaysia ke apa sebagainya. Kita harapkan sebab dia orang Malaysia, anak kelahiran Sarawak, dan kita bangga dengan dia. Dan Conjuring ni cerita hantu. Insidious misalnya yang dibuat pun cerita hantu. Sebab di sana pun dia berdasarkan kepada populariti pasaran yang dilihat, trend pasaran di dalam dunia barat ke apa sebagainya. Cerita begini lagi dia menakutkan orang, lagi orang datang tengok. Tapi kalau tak berapa takut, tak ada kesannya, orang tak berapa tengok. Dan dia kejayaannya kerana dianggap bahawa filem ini adalah filem kos rendah yang memberi impak yang besar. Tetapi berapa kos rendah dia? Kos rendahnya ialah lebih kurang 40 juta US. Itu dipanggil kos rendah. 40 juta US tu kos rendah dalam konteks Hollywood. Kita kalau peruntukan yang diberikan oleh Finas 56 juta untuk tampung 70 filem apa sebagainya, saya rasakan betul kita kata bahawa filem tak semestinya mahal. Sejuta pun boleh buat. Sejuta ni sekarang ni dengan kos krunya, kos peralatan, kos apa sebagainya, tak boleh ke mana. Jadi sebab itu kita concern tentang soal industri filem kita. Kebanyakan yang buat cukup-cukup berdasarkan kepada pasaran tempatan. Nak ekspor lebih, dia tidak ada bajet. Kerana banyak perkara-perkara yang pergi. Cumanya kita bantu. Misalnya filem memerlukan komputer grafik, imaging, komputer, bantuan komputer misalnya nak buat efek-efek yang tertentu. Kita ada CGI, bajet. Kalau dia buat memerlukan ini, okey, Finas boleh bayar. Filem kenegaraan kita boleh bayar. Kalau yang berhormat, misalnya Pokok Sena tadi kata nak buat filem pasal kehebatan seorang wira menentang penindasan apa, tak ada masalah. Pokok Sena sendiri boleh buat, boleh berlakon pun. Dalam soal ni. Saya cadangkan dari segi kreatif industri ini, saya percaya pembangkang lebih kreatif. Misalnya dia buat cerita ada 40,000 Bangladesh, orang pergi keluar dalam internet misalnya, berlaku blackout, cara besar-besar, cukup kreatif, pembangkang hebat. Tapi bila sampai nak tunjuk bukti tak ada. Kita buat cerita macam mana blackout, Black 505, orang berharap ke Padang Merebuk misalnya, sampai ramai orang percaya. Memang kreatif, pembangkang kreatif. Kenapa tak buat filem? Buatlah filem cerita macam mana Black 505 misalnya. Pembohongan pada rakyat secara besar-besaran, yang kemudiannya dia sedap-sedap angkat sumpah hari ini. Ternyata bahawa yang tak diiktirafkan itu tak benar sama sekali. Beri peluang untuk membawa bukti dalam petition, tak ada bukti. Rupanya fiction yang dibuat oleh pembangkang begitu real sekali. Saya katakan dari segi buat filem paling bijak adalah pembangkang. Kenapa tak buat filem? Dalam soal ni, buatlah filem. Kos rendah, ramai orang lagi percaya di masa yang akan datang. Ramai percaya, beribu-ribu orang pergi. Baring tengah jerebu lagi, pembangkang. Tak percaya, betul tak? Kadang-kadang dia mengaku, saya tak kata pun. Ya, okey Katil. Datuk Muzi, saya bukan nak ulas tentang Bangladesh. Saya ingat telah pun ada penafian yang jelas. Saya cabar, kalau betul ada bukti, silakan di luar Dewan. Saya nak tanya begini, Abang Menteri. Saya akui kalau Abang Menteri kata kita ada daya imajinasi yang kuat, ya itulah kekuatan Pakatan Rakyat. Kita berkesan ada daya imajinasi, kita juga ada yang baik untuk membangunkan negara. Lebih baik saya fikir daripada Barisan Nasional. Tapi cuma saya nak ambil sedikit berkaitan dengan kos ataupun peruntukan untuk Finas ini 56 juta
hampir 57 juta. Saya fikir satu jumlah yang cukup besar. Walaupun dari segi persepsi ataupun perkara yang diungkapkan oleh Pak Menteri nak bandingkan dengan Hollywood itu rendah. Tetapi kita ambil contoh misalnya filem Tanda Putra. Saya sendiri pergi saksikan filem, bayar duit, beli tiket dan tengok. Berapa yang dibelanjakan untuk filem Tanda Putra? 4.8 juta. Hanya berjaya dapat tarik lebih kurang RM500,000 daripada penjualan tiket dan 70 program. Mesti ada masalah. Kita sediakan peruntukan yang banyak dengan harapan filem ini berjaya menarik minat orang ramai. Sebab tu saya minta Yang Berhormat Menteri berikan penjelasan. Kalau tidak boleh hari ini secara bertulis. Di mana what went wrong? Di mana silapnya? Yang Berhormat Menteri nyatakan tadi tokoh-tokoh seperti James Wan, Kanak Keliaran Sarawak dalam filem Conjuring. Kita ada lagi tokoh-tokoh yang lain. Misalnya Tsai Ming Liang dalam filem Stray Dogs. Itu filem kekeluargaan. Kita ada Yo Yan Yan, filem Ilo-Ilo. Ini semua tokoh-tokoh anak Malaysia yang berjaya di luar negara. Apakah tidak ada satu mekanisme untuk kerajaan ambil tokoh-tokoh ini dan tap idea dia dan manfaatkan daripada peruntukan yang besar yang kita kemukakan, yang kita tuliskan di dalam Dewan ini. Saya fikir itu lebih bermanfaat daripada membelanjakan wang yang banyak untuk satu pulangan yang tidak ada kesan yang besar. Kalau ambil dari segi value for money pun tidak ada. Dan saya setuju kalau Menteri beri kebenaran, sediakan peruntukan untuk kita, kita boleh buat program Blackout Fire 5. Lebih baik saya ingat dari segi sale tiketnya nanti, insyaAllah. Terima kasih. Saya tulis skrip. Sebenarnya dalam kreatif industri ni kita tidak semestinya melihat setiap filem tu berjaya baik kerana pulangan kewangannya. Ada banyak filem yang bajet besar dalam dunia industri di barat, di Hollywood sebagainya, pulangan tak semestinya banyak. Ada yang berjaya kecil tapi besar. Sebab itu kalau kita katakan bahawa model yang digunakan di negara barat dan sebagainya yang maju, dia tak bergantung pada kerajaan dia orang. Setiap filem nak buat, dia ada buat projection dia dan sebagainya, dan dia mendapatkan pelaburan swasta yang banyak. Kerana ianya adalah merupakan pelaburan yang dia seperti venture capitalism, venture capital yang diperlukan. Kalau untung besar, kalau rugi mesti terima. Dalam soal ini tidak ada satu kita kata ukuran bahawa filem itu berjaya atau tidak berdasarkan pada pulangan. Tapi kalau orang menganggap komersial itu penting, ya, pulangannya ialah pulangan kutipan. Sebab itu kerajaan kata misalnya ada peruntukan untuk filem-filem kenegaraan. Itu kita serahkan pada panel yang mengatakan apa yang dimasukkan filem kenegaraan. Awal-awal kena beritahu filem kenegaraan ni biasanya tidak ada nilai komersial yang tinggi. Jangan kita kira memang awal-awal kena beritahu kalau kena buat. Tapi kerajaan mengatakan ada faktor-faktor tertentu dalam sejarah perlu didokumentasikan melalui filem untuk kegunaan lepas. Cerita Tun Razak, cerita Tun Dr. Ismail, cerita perjuangan kemerdekaan. Cerita 13 Mei, kebetulan dalam cerita tu sejarah ada DAP. Maka dia keluarlah cerita DAP dalam tu. Cuma orang tak tengok je, dia kata mana tempat yang dikatakan itu mengapikan perkauman. Ada cerita yang tentu mengatakan bahawa negara kita pernah diancam oleh komunis. Dia ada katakan bahawa perlu didokumentasikan dalam soal. Tidak ada semestinya dikatakan ia berjaya mesti mendapat ulangan yang berlipat ganda dan sebagainya. Tetapi satu perkara yang kita katakan model baru, misalnya kita beritahu syarikat-syarikat yang membuat filem, dokumentari ataupun untuk terbitan TV, kita minta mereka sekarang ni supaya mengubah model mereka. Dulunya model mereka, kita dia datang pada RTM nak minta berapa jam, RTM bagi 40,000, jadi dia buat filem ataupun drama ke, dokumentari ke dan sebagainya berasaskan kepada bajet 40,000. Sekarang kos produksi dan sebagainya, kos pelakon yang tadi yang kata lawa, tak lawa dan sebagainya meningkat. Kalau di filem yang kita tengok, siri-siri yang tertentu di Hollywood dan sebagainya yang diterbitkan di sana, yang kita tengok dalam televisyen di sana, kos mereka ialah $1 juta satu siri. Kita 40,000. Jadi kita tak boleh berkembang, saya katakan begitu. Tapi kalau mengharapkan RTM bayar 1 juta, tak boleh.
kerana bajet kita sedikit dan tak boleh. Cumanya dulu kita beritahu pada penerbit drama ke apa sebagainya mengatakan bahawa kalau dahulu kamu menganggap bahawa bila kamu diberikan tanggungjawab untuk menyediakan drama 13 siri, 10 siri untuk mendapatkan bajet begini, jangan jadikan RTM sebagai matlamat kamu. Jangan jadikan RTM sebagai matlamat kamu, TV3 matlamat kamu, Astro sebagai matlamat kamu. Sebaliknya, menjadikan ini sebagai permulaan kepada kamu untuk memasarkan terbitan kamu ke luar negara. Kamu dah dapat 40,000 sebagai modal sedikit, tetapi fikiran mestilah mencari tambahan-tambahan dana lain untuk dipasarkan ke luar negara. Dan kita bantu pasarkan. Misalnya, saya sendiri pergi ke Cannes, Perancis baru ni, ialah tempat pasaran bagi konten isi kandungan untuk televisyen yang terbesar sekali. Alhamdulillah, baru-baru ni kita pergi pada bulan September yang lepas, kita dapat jual sebanyak dalam duit kita 150 juta ringgit. Rupa-rupanya kita buat misalnya animasi. Kita dekat sini dia dapatlah 40,000, tapi euro nak beli, Eropah nak beli 10,000 euro. Kamu dah dapat tambahan tak? 10,000 euro, 40,000 ringgit. Negara-negara Arab dia kata kami pun dah ada beratus channel di tempat kami. Kami tak larat nak tengok filem-filem daripada Hollywood semua, daripada barat semua. Kita nak juga daripada negara Islam yang lain. Cuma dia kata yang Malaysia tonjolkan barang-barang yang dikeluarkan, dokumentari dan sebagainya yang dikeluarkan Malaysia, ditanya RTM sudah keluarkan atau tidak? TV3 kita kata dah keluar. Dia menganggap bahawa sudah disiarkan RTM macam ada cop halal, maka kami beli untuk kami siarkan di dalam saluran-saluran kami. Jadi ini kita ajar pada penerbit kita, sekarang ni kamu kena berfikir bahawa bila kamu buat ini bukan hanya untuk masyarakat dalaman, berfikir untuk dieksport. Dia terima. Negara Arab sekarang ni melihat Malaysia adalah merupakan satu tempat menghasilkan konten-konten terutama sekali dokumentari dan juga animasi yang bagi mereka hebat, mereka nak beli. Kita kena ajarlah kita supaya ada sinopsisnya, ada nak buat dubbing macam mana, nak buat subtitle dan sebagainya, sari kata dan sebagainya. Tak penjelasan sikit. Terima kasih, Yang Berhormat. Saya tertarik dengan apa yang disebut Yang Berhormat berkenaan dengan pasaran di negara Timur Tengah berkaitan dengan filem-filem negara kita. Dan mereka lebih tertarik dengan filem-filem yang kita telah tapis, maknanya yang telah ditayangkan dalam negara kita. Maknanya sebagaimana Yang Berhormat sebut tadi, yang ada cop halal. Jadi dari sudut konteks kerajaan hari ini, apakah kerajaan tidak berusaha untuk betul-betul mendapatkan cop halal dari sudut filem-filem yang dikeluarkan? Sebab saya bagi contoh tadi, filem-filem yang berunsur tahyul, ini adalah membawa kepada unsur syirik yang bercanggah dengan Islam itu sendiri. Jadi begitu juga filem-filem yang berunsur seks dan sebagainya. Jadi macam manakah dasar yang telah dibuat oleh kementerian untuk melahirkan filem-filem yang berkualiti? Sebab kita kena ingat peranan kementerian bukan sahaja untuk kita memasarkan filem-filem yang kita keluarkan, tetapi ialah kita nak melahirkan filem-filem yang boleh mendidik rakyat, mendidik pemikiran rakyat, bukan membawa rakyat kepada budaya yang bercanggah dengan nilai hidup sebenar. Jadi minta penjelasan. Yang Berhormat Rantau Panjang, terima kasih atas pandangan itu. Saya kira akhirnya di negara-negara yang nak beli filem kita ni pun tengok. Kalau dia kata cerita hantu penanggal di Malaysia itu, dia tak faham awal-awal lagi. Dia tak payah belilah. Tetapi kalau ada orang di sini menganggap bahawa filem macam ni ada pasarannya, tak tahu berapa ramai orang yang dia menganggap ini hanya hiburan semata-mata, ataupun dia menganggap bahawa ianya selepas tengok filem hantu penanggal tu maka dia betul-betul percaya penanggal ada kat belakang rumah. Rata-rata saya rasakan tak banyak orang yang betul-betul percaya, tapi dia menganggap hiburan semata-mata. Kita kena beritahulah kanak-kanak, sebab itu dia ada rating dia.
yang ini sesuai umur 18 tahun ke atas, 15 tahun dan sebagainya. Jadi beberapa perkara lain saya terima apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat pengerang tadi tentang soal penerangan, jasa dan sebagainya. Saya rasa saya akan ambil saya minta kawan-kawan kita daripada Jabatan Penerangan, Jasa dan sebagainya untuk kita cetak balik segala apa yang diucapkan oleh Yang Berhormat daripada pengerang tadi. Banyak perkara-perkara yang telah disebutkan untuk saya minta rakan-rakan daripada penerangan duduk tengok balik. Saya nak beri diorang datang dengan satu feedback baru bagaimana untuk mengubah peranan yang dimainkan oleh penerangan dalam konteks masa kini. Terima kasih banyak segala apa yang disebutkan. Sistem kita ada yang masih relevan, ada yang dianggap sudah tidak relevan kerana penerangan ini adalah jabatan antara yang tertua sekali. Dan sekarang ini mengendalikan maklumat ataupun penerangan sudah dianggap tidak boleh decentralize, tidak boleh dipusatkan lagi. Dahulunya ada Kementerian Penerangan untuk menerangkan semua perkara yang berkaitan dengan kerajaan. Tetapi akhirnya orang menganggap bahawa perkara-perkara tajuk-tajuk itu ataupun subject matter dengan izin Yang Berhormat menjadi lebih kompleks. Tak boleh diterangkan oleh seorang pegawai biasa dalam Jabatan Penerangan. Nak terang TPPA, dia tak faham. Terlalu kompleks. Tapi rakyat banyak bertanya tentang perkara ini. Ya, Bapak Menteri, saya ingin tahu panjang lagi tak? Sebab kita ada satu kementerian lagi. Kalau ada arahan berhenti, saya boleh berhenti sekarang. Bukan arahan. Ya, Muhammad. Saya tak jawab nanti kena marah. Kalau boleh, yang jawab bertulis boleh. Kalau begitu, sebab itu sekarang ni setiap kementerian dia ada. Dia punya CIO dia sendiri, Chief Information Officer mereka sendiri untuk menerangkan bagi termasuk juga di jabatan-jabatan di majlis perbandaran dan sebagainya. Tugas penerangan semakin ditugaskan di peringkat bawah, tidak boleh berpusat. Sebab itu Kementerian Penerangan pun sudah tidak ada lagi jabatan. Jadi tentang perkara yang disebutkan tadi saya akan ambil berat tentang peranan yang dimainkan, kaedah yang dimainkan, perlu suatu overhaul, suatu perubahan dan penstrukturan yang baru. Saya setuju dan mungkin saya akan menjemput Yang Berhormat untuk berkongsi pandangan dengan rakan-rakan kami di kementerian. Ada beberapa perkara lain yang disebutkan tentang soal MERS khidmat MERS 999. Terima kasih Yang Berhormat Bayan Baru sekurang-kurangnya mengiktiraf adalah yang baik. Tapi saya tak pasti tentang kata ada berapa peratus 30% yang tak dijawab. Saya Dia dalam audit report dalam dan saya ada perkara yang kita perlu jawab apa yang disebutkan oleh report, tapi kadang-kadang ada perkara yang agak confused, dikatakan panggilan senyap dengan panggilan yang tidak dijawab. Banyak orang confused. Panggilan senyap tu ialah saya sendiri dalam 2 hari yang lepas saya pergi ke RC mana response center pada dalam perkhidmatan MERS 999 Saya duduk di situ, ada 40 orang yang bertugas di satu-satu center. Dia ada 3 sekarang ni di Kuala Lumpur, di Melaka dan juga di Kuching. Untuk menerima panggilan ini, setiap seorang yang menerima panggilan, dia menerima pada purata antara 800 hingga 1,200 panggilan satu hari. Dia bukan satu perkara yang mudah. Antara 800 hingga 1,000 panggilan satu hari. Dan sebahagiannya panggilannya kerana panggilan senyap ni, artinya kalau kita punya telefon bimbit kita, kadang-kadang orang kena buka tu saja dia kena pakai PIN number dia. Tapi dekat bawah tu tanpa PIN number dia ada emergency call. Kalau orang nak buat panggilan kecemasan tak perlu PIN number, emergency call. Ramai orang yang tertekan. Sebab itu kita buat dalam sebulan purata yang
Emergency call yang betul-betul emergency ialah lebih kurang 41,000. Tetapi panggilan tertekan ni, saya kata tertekan, senyap, ada juga mengganggu, ada telefon-telefon, sekali yang jawab lelaki. Saya tak nak cakap dengan lelaki, nak cakap dengan perempuan. Ada juga kes yang macam ni. Ataupun panggilan palsu. Panggilan yang tertekan lebih kurang 1 juta lebih sebulan. Kita ada lebih kurang 3 juta panggilan. Secara pukul rata, setiap bulan 3 juta panggilan yang betul-betul dianggap emergency. Ialah 41,000. Dan saya melihat saya kagum dan saya ingin menyatakan penghargaan saya tentang mereka yang bekerja ni. Saya harap di masa yang akan datang lebih ramai orang bukan Melayu untuk memohon. Sebab untuk ini kerja betul-betul di barisan hadapan, kerana mereka begitu bersemangat nak selamatkan nyawa orang. Cepat berhubung supaya bagaimana mereka mendengar panggilan tersebut, mereka dapat membuat assessment ini betul, palsu, orang nak bergurau, nak apa sebagainya. Dan mereka penuh dengan jiwa mereka untuk menolong orang. Panggil anjing yang jatuh dalam longkang pun dia layan, ada kebakaran dia layan, dalam masa yang sama terus berhubung, mendapat GPS dalam peta dia ada, beritahu pada balai polis yang terdekat, pejabat pertahanan awam yang terdekat, ambulans yang terdekat, get ready untuk jalan sana. Tapi dalam masa yang sama mereka berusaha untuk menenangkan mereka yang terlibat dan sebagainya. Ini memerlukan lagi kepakaran, skill yang perlu dipertingkatkan pada mereka. Ini adalah merupakan satu proses bagi kita untuk melihat bahawa negara kita tidak boleh menerima tragedi. Kalau ada tragedi, kita tak boleh terima. Seluruh sistem kerajaan mesti dikerahkan. Sebab itu saya minta supaya pusat MERS 999 insya-Allah di dalam sesi parlimen yang akan datang akan meminta semua ahli parlimen, tak kira kerajaan atau pembangkang, kita ada mengadakan lawatan di sana. Dan saya nak dengar pandangan-pandangan yang berhormat bagaimana untuk meningkatkan khidmat ini, kerana mereka di barisan hadapan bukan mereka bercakap ini saya nak telefon ni ada kecemasan, yang tanya ni orang PAS ke DAP ke orang, dia tak tanya. Dia nak tolong, dia akan tolong. Dan saya minta pandangan yang berhormat nanti kalau ada perkara-perkara yang perlu dihormati, yang perlu dibaiki dan sebagainya. Saya sudah minta pada bulan 3 yang akan datang, bulan Mac yang akan datang, satu sesi untuk ahli-ahli parlimen sendiri untuk melawat bagaimanakah mereka mengendalikan perkara ini, dan kita menganggap bahawa setiap sen yang kita gunakan ialah untuk rakyat. Dan kalau ada perkara yang tak baik, kita buat. Ada beberapa perkara yang ditimbulkan oleh audit dan sebagainya, kita telah jawab. Ada perkara yang substantif, ada perkara yang mungkin jadi silap faham, misalnya tentang isu jam RTM, mengenai pengubahsuaian studio, di mana studio tersebut telah ditenderkan untuk ubah suai studio tersebut. Berapa kos daripada semua perkara, kelengkapan kamera, kursi, meja apa sebagainya, telah diberikan package kepada syarikat tersebut, yang syarikat yang mendapat adalah yang mengeluarkan, yang menawarkan tender yang paling rendah. Dan kemudiannya syarikat tersebut dalam lebih kurang 9 juta untuk baiki studio tersebut, beberapa studio, bukan satu studio saja. Dia rasa bahawa dia ada lebih daripada keuntungan yang dapat. Dia tidak membeli jam yang asalnya yang RM100. Dia membeli jam yang disebutkan tadi RM3,000. Yang disebutkan jam RM3,000 tanpa meminta wang tambahan. Dan jam ni kita tahu, jam ni ada yang semurah RM20 pun ada. Ada jam yang kita tahu pada jam RM100,000 ada. Tetapi dia beli jam yang mahal kerana jam ini dipanggil jam precision clock. Kerana dia menganggap bahawa untuk stesen televisyen nasional perlukan precision clock. Precision clock ni sebab kita kena tahu bahawa dalam dunia sekarang ni, satu perkara yang susah untuk cari jam siapa yang betul. Yang berhormat, seputih jam Bayan Baru dengan jam Pasir Putih, cuba tengok betul-betul tak sama. Jam kita tak sama. Dulu TV3 lain, RTM lain.
Jadi referen kita apa? Dalam negara kita ada di sirip. Tetapi rujukan dunia misalnya di Amerika dia ada Department of Time. Dan untuk jam tu betul kerana dia nak arahkan kapal selam dia bergerak di sana, nak serang sana ke, satelit nak bergerak ke apa, dia kena rujuk pada 1 jam. Dia tak boleh ikut jam masing-masing. Dan jam biasa ni walaupun kita panggil quartz apa sebagainya, dia ada error dia. Dan jam yang paling tidak ada error yang paling sedikit dia panggil atomic clock. Yang sedikit ada error je, setelah berapa tahun dia ada lagi 1 saat. Berapa ratus tahun dia lagi 1 ada. Tapi ini jam jadi rujukan. Jam ini time itu dipancarkan kepada 24 satelit seluruh dunia ni. Jadi sekarang ni kalau anda buka Yang Berhormat buka kita punya telefon, kita tahu jam kita kerana jam ini telah disambung kepada GPS. Sebab itu 2042 sekarang tengok 2042 kerana sudah ada. Tapi kena pakai SIM card. Tetapi precision clock yang perlu diadakan di pejabat ataupun di studio penyiar nasional misalnya, sama berdasarkan kepada yang disambung kepada satelit untuk rujukan kepada Department of Time tadi. Supaya kita tidak lari lagi. Mungkin kita tak ada guna untuk perang apa sebagainya, untuk kapal perang nak bergerak, untuk kapal terbang nak bertolak di peringkat itu, tetapi sekurang-kurangnya waktu berbuka puasa, waktu sembahyang adalah lebih tepat. Dan bukan jam ni harga RM100. Orang salah faham, mungkin perbezaan cara persembahan dalam audit tu, orang faham bahawa jam RM100 dibayar RM3,000, ada pegawai yang ambil RM2,900 ni. Ini orang fikir rasuah macam tu. Tidak. Dia tak pakai, dia ada duit lebih, dia tak beli yang jam 100, dia kata, okey, untuk sini saya menggunakan bajet yang telah diberikan pada kami untuk tambah jenis jam yang lebih baik. Tapi walau bagaimanapun pihak kami adakan jawatan kuasa untuk tengok perkara ni dan kita akan jelaskan pada audit kemudian. Supaya saya sendiri tidak boleh terima sebarang penyelewengan di mana-mana pihak. Saya sendiri kan kalau tuduh saya pergi ke PAC. Saya minta kalau boleh live. Tapi dalam atur cara di parlimen belum lagi membenarkan perkara tersebut supaya tengok. Pembangkang nak tanya-tanya lah. Kerana bagi kita percaya pada prinsip kerajaan yang baik, kerajaan yang telus, kerajaan yang bertanggungjawab terhadap perkara yang ditimbulkan. Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua, mungkin ada beberapa perkara yang tak dijawab di sini, kita akan jawab secara tertulis. Saya ada beberapa isu penampang, boleh kita ingat, saya akan beritahu sebab masa dah agak banyak saya ambil. Yang Berhormat Menteri seterusnya pun sudah bersedia. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih banyak-banyak di atas semua soalan dan pandangan yang diberikan oleh Yang Berhormat dalam soal ini. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Masalahnya